Kalau kita tu, kita duduk atas kaki kapak kiri itulah. Macam tu. Nak duduk bersila pun tak apa, duduk timpuh. Tak payah ikut suka duduk. Lalu mana pun syarat dia duduk. Dia syarat duduk. Baik. Antara dua. Duduk tu hal keadaan. Dengan tu orang menjadi hal. Bagi kata duduk dengan tomak ninah adanya. Mana dengan ada tomak ninah. Tomak ninah ni mana kita berhenti sah. Berhenti sah sekejap. Qadar mana? Kalau yang diiktimadkan Ibnu Hajar dalam kitab Taufah, dia kata qadar kita kata subhanallah. Qadar tu dia panggil tomak ninah. Baik. Dan jangan dipanjangkan dia kan duduk antara dua sujud tu. Jangan kita panjangkan antara duduk antara dua sujud tu. Jangan panjang ni tara mana weh? Yang kata jangan panjang ni. Mana jangan panjang ni lebih, mana dia jangan panjang ni, mana jangan bagi lebih daripada qadar sekurang-kurang baca tahiyat. Kalau lebih pada sekurang-kurang baca tahiyat, maka hukum dia panjang. Kalau dipanjangkan juga, maka batal semayang. Ada juga pendapat kata qil, pendapat yang dhaif kata dia tak batal. Tapi muktamad dia batal. Panjang mana? Jangan lebih daripada qadar sekurang-kurang baca tahiyat. Baca tahiyat kurang-kurangnya mana? At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Banyak tu. Yang lebih pada qadar tu sekurang-kurang tahiyat. Batal. Takar rabbi firli warhamni wajibuni wafan tu teknik tu. Kau tahiyat ni, tahiyat yang kita baca tu tak kira dia bahas kita pada tahiyat tu. Jadi kita tengok sekurang-kurang. Baik. Dan lagi kata dia, demikian lagi makna dia jangan panjang juga. Tadi jangan dipanjangkan dia ke antara dua sujud. Demikian lagi makna macam tu juga hukum dia. Mana jangan dipanjangkan juga pada i'tidal. Tu makna demikian lagi ni mana jangan dipanjangkan juga pada i'tidal. I'tidal ni mana dia lepas pada kita i'tidal ni bangkit pada rakaat tu lah. Jangan panjang. Qadar panjang mana i'tidal ni? Maka i'tidal ni tuan-tuan, ulama kata tomak ninah pada i'tidal ni jangan panjang lebih daripada masa baca Fatihah. Panjang baca Fatihah lah. Qadar baca Fatihah. Jangan lebih pada tu. Kata qil, kalau kata ni tak batal panjang pun. Kerana apa? Kita tengok dalam kitab Buyah Mutarsyidin, patut ulama mengatakan bahawa ada setengah pendapat ulama, tapi qani dhaif yang tidak rukun panjang. La Buyah Mutarsyidin, bukan Buyah Tulak. Buyah Tulak tu kitab Melayu. Buyah Mutarsyidin kitab Arab tu. Setengah ulama-ulama yang i'tidal dia kata rukun panjang tu dalam kitab Buyah Mutarsyidin lah. Tapi kalau kita nak panjang-panjang pun jangan lebih pada qadar membaca Fatihah. Fatihah panjang lah. Qadar tu. Jangan lebih pada tu, pada i'tidal. Ilat dipanjangkan tu kerana keduanya. Ilat jangan dipanjang tu pasal apa? Kerana keduanya, yakni keduanya itu mana? I'tidal dengan duduk antara dua sujud tu rukun pendek. Nampak? Rukun pendek. Ni rukun pendek. Tapi ada seorang ustaz dia kata ada sujud rukun pendek. Dia tahu dia ambil tahu lah. Dia tak rujuk tu rukun pendek. Allahu'alam dia ambil tahu. Dalam kita baca kitab baik Arab Melayu dengan semua rukun pendek ada 4 apa? Ada 24 ni dalam Melayu pun lah. Satu yang i'tidal, satu antara dua sujud. Tu pun khilaf ulama lagi. Qaul muktamad memang rukun pendek. Khilaf ulama ada yang mengatakan rukun panjang juga. Situ. Sujud ni yang sujud lama mana jangan lari tu imam sujud lama. Imam mau maki. Jadi imam ni kalau sujud lama, kalau nak sujud lama bang ulama kata boleh, tapi syarat kena ambil minta keizinan pada makmum. Minta izin pada makmum. Izin ni pula ulama kata mesti dengan berlafaz. Kalau kat makmum duduk sengap tu tak jadi.
Ni aku nak baca panjang, aku nak mayang panjang ni. Depa duk sengap tadi weh. Kena dengar kata haya boleh. Apa? Gitu. Kecuali hari Jumaat. Maka itu dibagi pada tu imam. Kita panjang khutbah, mayang pendek. Tapi Nabi dia khutbah dia pendek, semayang dia panjang. Dia baca surah Jumaat dengan munafiqun. Kita dah ambil bekat ya. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya salat ambil tu hak ujung lah. Nabi baca daripada subhanallahu ma fis sama. Dari ayat mula ni sampai habis. Rakaat kedua baca al-munafiqun. Kalau Nabi tak baca tu, Nabi baca sabbihis dengan hal ata. Hal ata. Ni kita duk ulang tu, memang Nabi ulang tu. Dia berkata iman tadi surah lain daripada surah tu. Tak memang begitu. Siapa pagi Jumaat? Betul lah. Dia baca ayat tu pagi Jumaat tu. Pergi esok. Habis. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Maka jika dipanjangkan salah suatu daripada keduanya, yakni dari antara duduk antara dua sujud dan tidak tu, terlebih daripada zikir yang dituntut padanya pada salah satu daripada kedua tu lah. Zikir yang dituntut. Kalau kata tidak, sami Allahu liman hamidah tu tuntut apa? Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'al kullana. Hak tu sampai habis. Pada antara dua sujud tu rabbil fili warhamni sampai habis dah. Lebih pada qadar tu. Dia kata qadar Fatihah. Ni qadar masa, qadar Fatihah mana qadar masa baca Fatihah pada i'tidal. Itu zikir yang dituntut. Tapi dia pada zikir dituntut ditambah lebih pada qadar Fatihah. Mana qadar kita baca Fatihah, qadar masa baca Fatihah. Walaupun dia tak baca apa, sami Allahu liman hamidah, duduk sengap. Tak apa tak baca. Tapi qadar masa tu lebih daripada baca masa baca Fatihah. Setengah dapat guru kata dia 27 saat. 27 saat. Lebih pada qadar tu kita tak rokok lagi. Kita tak sujud lagi. Maka hukum dia batal. Dan sekurang-kurang tasyahud tu atas berkata qadar baca Fatihah. Zikir yang dituntut padanya pada kedua tu sekurang-kurang tasyahud tu ialah ni pada julus. Apa mana julus tu bahasa Arab sikit dia pada duduk antara dua sujud. Jadi pada duduk mana antara dua sujud tu lah, tu panggil julus. Lebih pada qadar membaca Fatihah. Apa qadar baca tahiyat awal, sekurang-kurang tahiyat awal, tahiyat tu kurang-kurang tahiyat. Jadi mana sekurang-kurang ni dekat mana? Hak ni ulama kata lafaz wajib. Lafaz wajib. Dalam tahiyat tu ada lafaz wajib, ada lafaz sunat. Hak sunat tu buang belakang. Tinggal wajib. Hak wajib tu kalau tak baca, hak tu tak sah lah. Qadar tu wajib lah. Maka tu paling kurang. Jadi saya sebut di belakang. Baik. Padahal sengaja ia orang yang semayang tu musalli tadi lagi mengetahui batal semayang dia, padahal dia sengaja memanjangkan. Saja ada pun jauh. Dan dia tahu pula kata hukum tu batal semayang. Pada ketika tu batal semayang. Dan jangan qasad bangkit daripada sujud itu akan yang lainnya, lain daripada bangkit atau bangun. Jadi dia bangun ataupun dia bangkit daripada sujud tu memang tujuan kerana nak bangkit. Bukan terkejut apa-apa, faham tak? Maksudnya dia kena ada qasad bangkit tu memang kerana nak bangkit daripada sujud. Maka tu dia buat taprek dia buat cabang pada kata jangan qasad. Maka jika diangkatkan kepalanya sebab terkejut daripada sesuatu. Misalnya musim ni tak ada guru, tengah ada sujud subhana rabbiyal a'la bihamdi, pang dia bunyi lah, terkejut, terangkat kepala. Dah terangkat, kira lah tegan nak sujud lah. Kira bangkit antara dua sujud lah, tak boleh. Hang kena sujud balik. Lepas tu pasal apa? Terangkat kepala tadi dengan sebab tidak ada qasad, semata-mata terkejut. Tu misal lah.
Baik. Pada ketika tu jawab dia, nescaya tiada memadai. Faham tak? Tidak memadai bangkit angkat kepala tu. Tak mada. Bila tak mada, dia buat gini, maka tu dijawab. Maka wajib ia musalli tadi kembali kepada sujud. Semulalah kembali balik kepada sujud. Kemudian, yakni kemudian daripada kembali tu, maka bangkit duduk antara dua sujud. Itu baru bangkit dengan sebab ada apa? Ada qasad. Ada memang tujuan dia memang kerana nak bangkit, bukan sebab terkejut tadi. Nampak tak? Wajib gitu. Habis selesai. Wallahu a'lam mudah. Duk buat selalulah. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Dan yang ke-9 daripada 13. Tasyahud akhir. Hak wajibnya tasyahud akhir. Tasyahud akhir ni hak mana? Baca tasyahud tu. Mana tasyahud akhir? Yang ni baca tahiyat pada rakaat yang akhir ataupun pada rakaat yang penghabisan. Itu mana akhir? Rakaat penghabisan. Kalau nak sebut tahiyat akhir lah, mana pada rakaat yang penghabisan lah. Kalau tengoklah sembahyang dia berapa rakaat. Kalau sembahyang satu rakaat, hak ujung sekali tu lah. Ada ke yang tu rakaat? Ada no. Aku tak ada. Ada. Macam tu. Kalau satu rakaat akhir tu, dia lah tu. Kalau sembahyang dua rakaat macam subuh tu dah. Hak akhir tu lah. Itu hak akhir lah kali pada rakaat penghabisan tu. Kalau sembahyang rakaat hak 4 rakaat tu, hak nombor 2 tu lah. Kalau dia duduk tahiyat pertama, kalau tak duduk tahiyat pertama, hak lah tu lah. Wajibnya. Situ. Dan boleh kata gini. Tasyahud akhir ni mana dia baca tahiyat pada rakaat yang penghabisan ataupun tahiyat yang mengiringi salam. Lepas tahiyat tu salam lah. Itu mana tahiyat akhir lah tu. Tahiyat yang mengiringi salam. Itu tahiyat akhir. Tak kira lah berapa rakaat dia sembahyang lah. Kalau 3 rakaat, 3 hak mengiringi salam. Dan sekurang-kurangnya. Apa mana sekurang-kurang? Tak boleh kurang daripada tu. Tu mana sekurang-kurang? Kalau kurang tu tak terpakai lah. Mana tak sah. Tu mana sekurang-kurang. Kitab fiqh gitu. Kalau dia kata sebanyak-banyak, tak boleh lebih daripada tu. Kalau sekurang-kurang, tak boleh kurang daripada tu. Dan sekurang-kurangnya, yakni sekurang-kurang kita baca tasyahud akhir tu, qada hak wajib ni, dibaca at-tahiyyatu lillah. Dia. Itu paling kurang. Kita ada buat apa tu? Di celah tu ada apa? At-tahiyyah al-mubarakat as-salawat at-tayyibat. Tu buang belakang. Faham tak? Kerana apa? Al-mubarakat at-tayyibat as-salawat tu itu sunat sahaja. Sebut gitu. Tapi elok baca lah. Nak boleh tak pahala lah. Gitu. Kalau tak mau baca, apa? Baca banyak ni. At-tahiyyatu lillah. Macam tu. Karena kalau kita tengok dalam I'anatul Talibin, kitab I'anatul Talibin tu, dia sebut gini. At-tahiyyah al-mubarakat as-salawat at-tayyibat tu. Al-mubarakat tu dia kata nama burung. Nama sejenis burung. Al-mubarakat at-tahiyyatul mubarak as-salawat nama satu batang pokok. Disebut lain yang I'anatul Talibin. Tengok juzuk pertama bab tahiyat lah. Dah lagi at-tayyibat tu dia nama satu sungai. Jadi pokok tu dia duduk tepi sungai macam tu. Cabang dia ada ranting Ada sekok burung duduk ni. Burung tu nama apa? Bila orang yang sembahyang, disebut dalam I'anatul Talibin. Burung tadi, bila kita kawan, kita sembahyang, lepas tu mai kita baca tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Sampai yang tu dah. Bila kita baca hak tu, kita sebut nama dia. Bila tu, dia akan, burung tadi ni, dia macam burung raja udang tu dah. Dia akan terjun ke dalam sungai tadi. Sungai tu. Bila dia terjun dalam sungai tu, macam raja udang tangkap ikan tu lah. Maka dia naik. Dia duduk kembali atas dahan pokok. Bila duduk atas dia basah. Bila dia basah kuyuk, dia panggil, kalau orang Kedah panggil khibah. Basah kemas lagi ni kelpiang.
Kelepiak ni dia kibas lah. Dia kibas ha? Dia kibas sayap dia, bulu dia tu, kerana nak bagi kering bulu dia tu, maka terperciklah percikan ayak yang di bulu-bulu dia tadi. Maka ulama kata sebanyak mana percikan ayak yang terbit daripada bulu dia, maka Tuhan jadikan malaikat sebilang percikan ayak tu dan tolong istighfar untuk orang yang sembahyang tu. Itu disebut dalam i'anatul talibin. Nah. Tuhan bagi pada banyak sembahyang ni. Baik. Tapi benda tu sunat. Mana? Hak yang wajibnya at-tahiyyatu lillah. Ingat tu. At-tahiyyat ni dia kebesaran, kemuliaan, keagungan lillah, bagi Allah. Dulu zaman dulu ni, sebelum pada ni sahabat sebut as-salatu ala Allah. Nabi kita jangan kata as-salah, kata at-tahiyyatu lillah. Baik. Lalu salamun buah baris. Hak Rumi ada baris tak? Ada baris tak? Salamun tu dia buah baris dua, baris satu. Baris dua. Tak apa baris dua. Kena dah. Asalnya kita as-salah ada alif lam. Bila ada alif lam jangan baca as-salamun. Orang tak pernah baca tu. Satu manusia nama dua tak boleh. Payah cari. Kalau di pejabat panggil tu, tak panggil nama betul, panggil nama betul, mai balik rumah kawasan dia panggil nama gelap. Pak pejabat mai cari dia, tu orang kampung ni kata, tak ada nama ni. Betul orang tak tahu nama dia apa. Dia alamat isim ni kalau kita mengaji dalam falismu yu'rafu bil qabdi wa tanwini wa dukhulil alfi wal lam. Dia sebut itu. Jadi isim ni yu'rafu dikenalkan dia tu bil qabdi dengan huruf qafa. Maksud dia masuk huruf jar sebelum pada dia, huruf qafa, huruf paling bawah lah. Wa tanwin ataupun dengan tanwin. Tapi ataupun wa dukhulil alif wal lam ataupun masuk alif lam. Wal hurufil qasam, tak kira lah huruf qasam apa tu, saya tak lama tak pernah ingat lah kita. Jadi ala kuliahnya nak abang cerita dia salah satu. Kalau ada alif lam jangan baca baris dua, jangan baca ni assalamun, orang tak nak baca tu. Apa baca kalau ada alif lam, kita baca ada alif lam, assalamu alaika, ni kita buang alif lam, ni nak abang sekurang-kurang ni, maka dibenarkan buang alif lam pada tahiyat. Baca tu salamun alaika. Tapi pada salam tak boleh. Kalau kita baca semayang, kita bagi salam, salamun alaikum, tak sah semayang tu. Kerana bab salam di belakang dia kira dia. Faham? Dia wajib kena takrif dengan alif dengan lam. Bab salam pada bab salam ni lah. Tapi bab tahiyat ni dibenarkan kita buang alif lam. Terus boleh baca at-tahiyyatu lillah salamun alaika. Baca gitu. Ya dia. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu. Boleh baca dengan hamzah. Dia tu boleh. Naba'a boleh, dengan nabi dengan ya boleh, dengan hamzah boleh. Ayyuhan nabiyyu boleh gitu. Melurah gitu. Dibaca lagu ni lah. Buat payah dia ubah tapi boleh. Pasal dia Nabi ni mai dua. Dia berkata dengan mana ada mai dengan Nabi, ada yang mai dengan Nabi, naba'a. Mana naba'a, mana mengkhabar. Nampak? Situ. Baik. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Mana dia salat sejahtera atas engkau. Boleh tambah lagi gitu. Boleh tambah ya itu tu. Kalau ikut nak tambah. Tapi hak tu, hak wajibnya, hak ni dekat dah. Ulama kata boleh situ. Tapi tak ada selalu buat. Buat payah. Boleh assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu, ulama kata sah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak ada baca lah. Baca terus salamun alaina wa ala ibadillahi salihina. Boleh gitu. Asalnya assalamu alaina kita dah baca tu dah. Buang juga alif lam pada assalamu alaina. Buang terus salam. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu. Matikan shin. Jangan hidupkan shin. Ni kena duk dengar duk qomat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ibu kita dah ba'da lah. Jangan duk mati. Matikan shin. Jangan hidup. Kalau hidup tak ada ha. Kalau hidup asyhadu. Jarang orang macam tu lah. Dia kalau hidup asyhadu. Dia terus tak ada ha. Dia terus asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la. Tak ada ha. Matikan shin. Asyhadu. Baik. Lepas tu wa asyhadu. Dia ada wa asyhadu, ada kalimah asyhadu tak? Ada juga Muhammad. Ada. Jadi hak Muhammad dia macam mana? Wa asyhadu anna. Kalau eloknya buang asyhadu tu buang, wa tu jangan buang. Pak ni. Lagu ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu, kalimah asyhadu tu buat bulat. Abang kata tak ada. Orang mengaji tu dipanggil atah. Bila atah tak payah pun nak apa kalimah tu. Mana dia atah pada asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia terus wa anna Muhammad. Tu kalau takdir kalalah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah kalah. Tu bagi panggil atah. Buang asyhadu, wa tu jangan buang. Buang asyhadu tu. Wa tu jangan. Wa antu wa tu ada pasal dia tulis wa asyhadu lah. Buang alif shin hadan tu. Lepas tu terus wa anna Muhammadan Rasulullah. Muhammadan Rasulullahi. Situ. Tu paling kurang. Tu makna sekurang-kurang. Maksud dia sekurang-kurang tahiyat. Kalau kita baca dalam tahiyat akhirat dekat tu sah dah sembahyang kita. Nak abang kata kebab antara dua sujud tadi jangan lebih daripada baca macam ni. Agak-agak lama baca tengok. At-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alina wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Banyak tu lah tahiyat. Tahiyat awal pun dekat tu, tahiyat akhir pun dekat tu. Lepas tu dia pun kata selawat Nabi tu rukun asing, tak kita yang lain. Tidak bilang tak cukup. Dia tahiyat dekat tu. Ya itulah tahiyat. Bila orang buat tahiyat dekat mana? Dia selalu baca sampai wa anna Muhammad. Sampai Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad tu rukun asing. Tu salawat atas Nabi. Faham tak? Tu dia rukun asing pada tahiyat. Tapi kita nampak lalu sekali kerana dia kemak tu lah. Nampak gitu. Dia bukan sekali, dia asing-asing. Baik. Mana yang betul kita gugunglah asyhadu pada kata pada wa anna Muhammad Rasulullah tu gugungkan lafaz asyhadu. Situ. Baik. Selesai. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan ke-10-nya daripada 13 rukun sembahyang tu kata dia apa? Salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna salawat? Memang kita baca salawat. Tu makna salawat tu baca salawat. Sebut perkataan salawat tu. Tu ayat nombor 3, ayat nombor 10. Sekurang-kurangnya, paling kurang tak boleh kurang daripada ni. Itu paling kurang. Allahumma salli ala Muhammad. Ya tu. Allahumma salli ala Muhammad. Yang Muhammad, yang macam tu. Nak marhaban boleh banyak-banyak. Tu panggil jadi kalam nasar. Ni tak ada alif. Bila tak ada alif pada muat. Hujung pada mim, bukan mim alif dal, min dal ya. Jangan panjang. Kalau panjang tak kena, mana kita tambah. Tambah huruf. Allahumma salli ala Muhammad. Baca gitu. Ataupun kita boleh sayyidina boleh juga, tak ada masalah. Kerana jalan beradabnya. Semalam saya dengar saya saja duduk ni petik.
Tengok. Teringat Syekh Ali Al-Jumu'ah. Salah seorang dari Muslim Said dulu Syekh Ali Al-Jumu'ah. Dia dengar dia punya tiba-tiba kena bab ni. Bab masalah Allah Sayyidina Muhammad. Kita nak baca tak baca kata dia? Dia kita baca. Kerana dia pula dalil banyak sangat dalil tentang adab dengan Nabi. Lepas tu ulama fiqh kata sulukul adab muqaddamun. Menjalani adab dengan Nabi itu diutamakan. Nabi pun terus kata Allahumma salli ala Muhammad, maka dia kata itu tabarruk, dengan sebab tabarruk Nabi apa? Nak abang kata tawaduk Nabi, sebab tawaduk Nabi ini sebab rendah diri. Takkan Nabi nak ajak sahabat tahiyat sebab memang Allahumma salli ala Muhammad, Allah Taala bersalawat atas Tuan Muhammad, tak kata lagu tu kan. Atas Allah Taala bersalawat atas Muhammad, dia tak sebut sayyidina, dia sebut Allahumma salli ala Muhammad. Ulama jawab itu atas jalan tawaduk, kerana rendah diri Nabi. Nah, jadi bagi kita umat, maka elok dan semolek seeloknya kata dia, maka kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kerana beradab dengan Nabi. Angkat suara tinggi pada Nabi tak boleh. Jangan kamu panggil Nabi ni macam kamu panggil setengah daripada setengah ayat Quran tu lah. Weh Muhammad tu jangan weh. Kurang-kurang Sayyidina Muhammad ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Jibril pun selepas turun ayat, Jibril tak pernah nak panggil ya Muhammad, panggil ya Rasulullah. Kerana malaikat ni umat Nabi weh. Malaikat ni umat Nabi. Malaikat bukan kita saja. Nah, umat Nabi ni. Maka manusia dengan jin umat Nabi, tapi kita ni irsal Nabi kepada kita dia panggil taklif, kerana nak menyatakan, nak menekan berat hukum. Adapun irsal malaikat kepada Nabi ini macam diisal Nabi pada malaikat, mana diutuskan Nabi kepada pak malaikat ni sampai disebut malaikat tu pak Nabi apa? Umat Nabi juga. Pasal apa? Kata ulama litashrif, kerana memuliakan Nabi. Nah, bukanlah maksud dia depa tu kena tekan berat hukum. Tak dah. Depa bukan maksudlah mukallaf, kerana ibadat bagi depa itu kebiasaan. Faham tak? Ibadat bagi puak malaikat itu kebiasaan, bukan satu benda yang luar biasa. Bagi kita umat ini luar biasa. Kita manusia jin ni luar biasa lah kalau boleh beramai tu dah. Makhluk yang kata malaikat ni bagi depa ibadat itu perkara biasa. Memang kerja mereka ni cuma bertasbih dan menyucikan Allah. Ibadat bagi mereka tu biasa. Sebab tu irsal mereka tu litashrif. Irsal Nabi kat mereka tu kerana memuliakan Nabi tu. Mulia sampai tahu mana Pak Rasul ni, yang kata Nabi Muhammad ni mulia tahu mana, sampai malaikat pun umat dia. Gitu. Tapi mereka tu kerana memuliakan Nabi. Adapun irsal, ada utus Nabi pada kita, makhluk manusia dengan jin ni, itu dia panggil li taklif, kerana nak tekan berat hukum. Kita kena buat. Jin pun kalau tak semayang macam akal. Apa kita? Kalau semayang ni ada pendapat kata masuk syurga, tapi duduk lengkong asing juga. Syurga kita dalam sak ni dah. Maka dia kerat duduk belah tu. Duduk belah tu dia tak boleh campur kita ni. Dia pergi lengkong besar lah benda tu. Faham tak? Gitu. Maksud depa tak ni, depa duduk pok depa. Dan ada pendapat ulama mengatakan jin Islam pun tak masuk syurga, hanya duduk keliling syurga sahaja. Tu. Betul tu. Mulia makhluk manusia ni. Pendapat Allah. Jadi tersalah kita kata ni elok bubuh Sayyidina lah. Tapi nak abang kata sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Atau kata dia Allahumma salli ala Rasul. Boleh juga. Tapi syarat ada alif lam. Dia buat ar-Rasul jangan tak ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, maka hukumnya tak sah. Bila kita sebut dia jadi makrifah, bila jadi makrifah ni dia kata nama khas. Kalau kata nakir tu kata nama am. Gitulah. Macam kita sebut buku, ataupun kita sebut telefon. Masa semua telefon ni, telefon tu, telefon ni. Tapi kita sebut telefon ini, tak kena dah lain, kena ni lah. Maka makrifah. Ini tu al telefon ni. Gitu.
Faham ke tak? Kalau kita sebut kita kitab, bila sebut kitab, mungkin hak saya, mungkin hak tuan-tuan. Boleh belakang. Tapi bila sebut Al-Kitab, kenapa pada kitab saya ni? Kita tak masuk kitab Umar. Sebut itu. Faham tak? Ni kalau kita sebut telefon, masuk belakang. Tapi disebut al-telefon, kena hak saya lah. Tuan-tuan tak? Faham tak? Disebut telefon ini. Bila ini tu makrifah. Faham tak? Situ. Yusiru makrifah. Maka dia jadi makrifah. Bila sama dengan Rasul. Bila dia umai Rasul, tak ada alif lam. Betul kena belakang. Boleh Rasul ni boleh belakang. Tapi bila sebut Ar-Rasul, ada alif lam, kena kepada Nabi kita semata. Sebab kalau dalam tahap apa, orang baca khutbah tengok Allahumma salli ala Rasul. Betul. Khatib dia sebut lagu tu Khatib dia sebut, tak apa, tak ada masalah. Dia ada alif lam pada Ar-Rasul. Walaupun dia tak sebut nama Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi dia sebut Allahumma salli ala Rasul. Boleh ke? Ada apa itu alif lam dan lam. Alif lam makrifah dia tak. Macam tu juga lafaz an-nabi tu. Kalau tak ada, maka hukum dia tidak. Atau ala nabi itu atas pada ar-rasul. Mana dia tak tulis adalah Allahumma salli ala nabi. Nampak tak? Kalau dia sebut Allahumma salli ala nabi. Ala nabi tak boleh. Kena ala nabi. Tapi tak bunyilah alif lam tu. Kerana dia tu alif lam syamsiyah. Bukan qariyah. Samalah ar-rasul an-nabi tu syamsiyah belakang. Syamsiyah ni lepas pada alif lam tu dia ada syaddah, tu panggil syamsiyah. Kalau tak ada syaddah, qamariyah. Baik tu kalau kita baca dia tak bunyi dalam lah. An-nabi ar-rasul. Idgham kamil ni. Baik. Boleh baca boleh kena tak apa. Atau Allahumma salli ala rasul ataupun Allahumma salli ala nabi. Kita duk baca gitu. Orang sebelah dengar, Pak Long ni kok mana pula? Hak bengong tak mengaji, dia tak kena. Baik tu dia Nabi sebut dah annas, manusia ni ada umma jahilu, seteru barang dia jahil. Bila dia jahil dia seteru. Mai tak mana pula ajaran ni sesat ni lah. Viral se-Malaysia. Pasal dia tak pernah dengar. Betul tak? Pasal dia tak pernah dengar, dia tak mengaji. Sebab tu bila duduk, kalau orang reti semua, senang. Tak ada masalah apa. Hang buat ke mana pun. Pasal dia reti Tapi kalau orang jahil semua pun senang. Pasal tak usah buat langsung ke semua. Senang. Tak kena hang nak gagu. Ada masalah dia, setengah reti, setengah tak reti. Tak boleh duduk. Sebab tu, Sayyidina Ali sebut, Al-jahiluna li ahli al-ilmi a'da. Orang jahil dengan orang ada ilmu ni, dia akan a'da, bermusuh, dia akan jadi seteru. Kerana kita yang reti, tengok tak boleh, nak pergi tegur. Yang dia ada buat style dia, malam tegur, hang pandai lah kuat lama, marah. Dia takut mana pun dia akan seteru. Sebab tu kalau reti semua tak ada masalah. Baik tu dia sebut tu Allahumma salli ala nabi ataupun ala rasul, boleh, tak ada masalah. Itu dia kata apa tu? Memada. Apa memada? Sah salawat tu. Nampak? Memada lah. Maka boleh mana-mana satu ambil lah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan kesebelahnya silap turun balik. Dan kesebelahnya daripada 13 itu duduk bagi tasyahud. Duduk bagi tasyahud tu kena bilang doa. Orang kampung saya mengajar, orang perempuan ni semua orang tu saya seronok dengan ni hari Jumaat di kampung. Ramai juga ni seronok ni. Lepas Jumaat pukul 3 mula sampai pasang gitu baca kitab tak cik. Dia kata tak, kami duk bilang tak cukup kita. Apa rukun sembahyang duk bilang dia apa? Mana dia kata boleh 11, 12 tak boleh 13. Bilang tengok kita semua bilang. Dia bilang mula-mula dari betul takbir takbir dari betul niat Fatihah, rokok, iktidal. Lepas tu sujud, duduk antara dua sujud. Tahiyat. Lepas tu salawat, salam. Ada. Dia tak baca. Lepas tu dia kata tahiyat. Lepas tu salam, tertib. Boleh 12 dia. Bilang pun dia tak boleh 12.
Dia bilang tahiyat. Duduk bagi tahiyat dia tak bilang. Dia tak bilang. Sebab tu dia dua tu. Boleh tak baca tahiyat berdiri? Nak kira tu. Faham tak? Tak boleh. Sebab tu dia kata duduk bagi tahiyat tu satu rukun. Faham tak? Situ. Dia kata gini. Dan ke-11-nya daripada 13 tu kata duduk bagi tasyahud. Dan salawat, mana duduk bagi salawat. Dan salam, duduk bagi salam. Nak kata 3 serangkai ni. Tahiyat, salawat ke Nabi, salam, kena duduk. Tak boleh berdiri. Kalau berdiri tak sah. Sama habis innaka hamidum majid, nak bagi salam bangkit diri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak gaduh. Boleh berjalan terus, tak ada apa. Tak boleh, tak sah. Lepak 3 ni kena baca sambil duduk. Maka diri duduk tu wajib. Kelakuan duduk sunat hai'ah. Faham ke tak? Kelakuan diri duduk, duduklah lagu mana pun, itu wajib. Kelakuan duduk, nak duduk sila ke, belunjuk atau belunjuk. Orang sini panggil apa belunjuk? Belunjuk lah. Belunjuk ke, apa tu nak duduk timpur ke, macam tahiyat awal ke, ikut suka. Cara duduk itu sunat hai'ah, faham? Tapi diri duduk wajib, jangan macam diri. Sangka duduk tinggung lah, tak boleh. Yang kata duduk ni, pungkok mesti lekat di satu-satu benda, faham? Begitu. Kena rapat dia ni. Kalau atas kaki dia ke apa, nama duduk lah. Orang panggil duduk sah. Kelakuan duduk tu sunat hai'ah. Faham tak? Situ. Ya, kita nak duduk tahiyat awal, tahiyat akhir macam tahiyat awal boleh. Tapi mazhab kita Syafi'i afdal dia tawarruk dengan iftirash. Duduk tawarruk iftirash lah. Duduk di atas punggung. Maksud dia punggung kena lantai, terbit kaki kat tu lah. Pasal apa? Tiap-tiap tahiyat yang mengiringi salam sunat macam tu. Nak bagi beza. Tapi kalau macam ni, kita semayang subuh, bila subuh terlupa tahiyat, terlupa atau semayang lah apa terlupa tahiyat. Kita ada kerja lagi. Lepas tahiyat kita buat apa? Sujud sawi lah. Maka ulama kata bangkit sunat lagi duduk tahiyat akhir. Bangkit pada sujud tu. Kita duduk macam tahiyat awal dulu. Bila duduk macam tahiyat awal dulu, pasal innaka hamidum majid, habis itu dah. Lepas tu kita nak Allahu Akbar, rokok, sujud. Lepas sujud kali, bangkit, sujud pula sekali lagi, baru duduk tahiyat akhir. Kalau duduk macam tahiyat akhir, bagi salam lah. Betul tak? Dia ingat habis ya? Kalau duduk gitu, tak habis lagi. Tapi kalau tuan-tuan pergi belah boleh, jangan. Hampa duduk tengok, pak ni baru tahap pertama, tak. Mereka tahiyat akhir dah. Begitu. Mereka duduk begitu ke semua. Tahiyat akhir pun macam tahiyat awal pun macam tahiyat awal. Semua dia tak sembahyang, baca tahiyat diri dia. Tapi lah boleh lah weh. Keluarlah daripada jabatan mufti, boleh dah zikir lepas sembahyang. Dan digalakkan tu imam berzikir lepas sembahyang. Boleh pula dah. Pening dah. Gitu. Jack kau lah tu. No. Itu buah jack tu, dia tak ada apa nak. Tapi nak abang kata duduk bagi tasyahud, duduk bagi salawat, duduk bagi salam itu wajib. Diri duduk ikut wajib, kelakuan duduk ikut suka nak duduk ke mana pun. Duduk sila tak apa. Sedap duduk sila tapi dia makan ruang duduk sila ni. Nak ruang dia dulu sila duduk tu dia sempit sikit Kalau duduk sila kau tu lutut kita duduk paha atas paha orang tapi sedap duduk tu, tak atas lutut tu ni dia ada tunjuk tak tapi sedap. Boleh tak ada salah. Bayang seorang boleh, tak ada salah. Duduk tahiyat. Gitu. Wallahu a'lam. Faham noh? Jangan baca sambil beripok ni insya-Allah kena duduk. Pasal Nabi tak pernah berdiri semua hidup. Yang kata tahiyat ni. Sahabat pun tak ada, tabi'in tak ada, mai kita buat. Bid'ah lalu. Tu qala musannif rahimahullahu taala. Dan disyaratkan pada tasyahud bahawa ia orang yang semayang tu mendengarkan diri orang semayang. Mendengarkan tu kena tulis tiap-tiap huruf.
mendengarkan akan dirinya, mendengarkan dirinya tu jadi maf'ul pada mendengar, mendengarkan akan diri dia, makna dia memperdengarkan diri dia. Faham? Tahiyat ni wajib orang yang sembahyang memperdengarkan diri dia. Kadang-kadang dia warak dalam sembahyang atau warak sembahyang. Arab tak tak dengar macam apa pun. Duk lang. Jadi panggil dia buat warak-warak dalam sembahyang. Dia kena bagi dengar tiap-tiap huruf tu. Hak mana? Hak wajib ni lah. Nah, at-tahiyatu lillah. Janganlah tahiyat ganggu kawan sebelah pula. Kawan pi sekerat kena duk ikut kita lah pula. Tahu kan, tak tahu lah. Kadang-kadang kita pun jadi kapak long sebelah macam kita laju ke pi depan ni lah. Contoh dia baru tarik kan. Kita turut nak dia lah. Jadi tu imam seorang tu lah. Jangan pergi dapat 5 orang. Maksud dia pelan ni terang mana. Qadar dia kita dengar lubang telinga kita. Orang sebelah ni dengar. Orang sebelah ni dengar. Okey lagi. Tu masuk dalam kira pelan. Biasalah orang sebelah ni nak dengar lah. Belah kiri dengan kanan kita tu. Itu takat tu memang disuruh wajib. Nah, kalau langkah Pak Long ni pun dengar. Hak Pak Long tepi ni pun dengar. Ada dua belah ni. Tu makruh. Betul? Dikira dah sopa tu imam dah ni. Dia pihak dia baca ni langkah pergi. Hak Pak Long nombor 3 pada dia tu dengar. Itu haram weh, kacau orang. Faham tak? Dia terlampau derah. Tapi jangan bubuh lam rengkung ke semua. At-tahiyatulillah. Semua makhraj huruf ha mampu ke semua. Hatta tang tu, ha tang tu. Tak apa ha tu dah. Ha kecil. At-tahiyah ha tu tak apalah. Ha kecil at-tahiyatulillah. Allah pun ha besar tu pun. Apa dengan itik ni lah. Ha tu. Hak tu tak ada makhraj tu. Dia bagi. Tu pun tak pakai. Buat macam gelok. Baca macam biasa tapi bagi pelan. Gitu. Jangan duk semua macam tu. Makhraj terlari gitu. Dia makhraj ada ha, ada kecil, ada hujung, ada depan gitu. Ni duduk dalam semua makhraj dia. Dia tak ada. Sama macam Fatihah tu. Hak yang baca derah tak apa, kita jadi makmum ni. Alhamdulillah. Semua makhraj tu tak kena weh gitu. Tak kena gitu. Tu kena pi belah tu guru tajwid lah pula kan. Jadi bagi elok baca mayang ni. Kadang-kadang orang kita mayang bukan mengaji meniru lah. Guru dah duk meniru gitu. Dia pasal sah tak dengar lah. Dia pasal banyak lah. Tapi tak terpakai. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dia kata tu syarat bahawa ia musalli orang yang sembahyang tu mendengarkan dirinya, mana memperdengar apa? Akan tiap-tiap huruf tu akan dirinya. Diri orang yang sembahyang. Dengan dia yakni dengan tasyahud. Seperti segala bacaan yang wajib. Itu bandingan dia. Bandingan macam mana segala bacaan wajib. Mana bacaan wajib? Dalam sembahyang. Takbiratul ihram. Fatihah. Tahiyat. Salawat. Salam. Banyak tu. Kadang-kadang Allah dengar. Akbar. Telinga dia tak dengar. Mulut dia bergerak. Dia bergerak. Allah. Tapi tak dengar. Telinga dia tak dengar. Tak sah. Buat baik dengan nak bayang lah. Tak sah gitu. Sama Fatihah, sama tahiyat, sama salawat. Sama dengan salam. Kadang-kadang duduk tepi kita tengok. Mulut ya, bunyi keluar pun. Bagi salam. Kadang-kadang tengok. Mulut pun tak. Dia bagi salam gula hati. Tak sah pasal dia rukun qauli. Bila qauli ni mesti mendengarkan lubang telinga sendiri. Paling kurang. Selesai situ. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan mualat. Mualat ni mana berturut-turut. Jangan berhenti pergi lama. Mualat. Wajib dia kena mualat. Mualat ke mana? Berturut-turut lah. Jangan berhenti pergi lama. Ataupun tak ni. Maka jika diselangi oleh yang lain. Diselangi oleh yang lain. Maksudnya oleh zikir yang lainnya. Lain daripada tahiyat. Tiada dibilang dengan dia dengan tahiyat.
Mana yang tak dibilang, mana yang tak dikira tahiyat. Tapi kalau macam at-tahiyatul mubarakatus salawatu at-thayyibat tadi tu, itu yang dikira dalam salawat. Kerana ada riwayat yang lain yang tu, tu dikira salawat, itu dikira salawat. Tak pun dia kotlah ada celah-celah tu pergi mengaji tak tok guru tabuh lagi. Celah-celah tu hak yang tak bersangkut dengan salawat lah. Maka tu mana dia mualat dia putus. Mualat dia putus. Yang tiada dibilang dengan dia dengan tasyahud, melainkan barang yang warid. Apa mana warid? Barang yang mai ataupun barang yang tak, barang tu hadis lah. Yang warid mana yang datang daripada hadis lah. Barang yang warid macam ditambah al-mubarakat as-salawat tu warid daripada hadis Nabi, hadis yang lain lah. Yang warid daripada yang akmalnya, mana yang sempurnanya. Hak sempurnanya tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah, itu yang akmal. Apa makna akmal? Yang sempurna. Adapun hak ni yang sekurang-kurang, faham tak? Sah dah ni pun, tapi nak akmalnya, nak sempurnanya tahiyat, bawa macam kita duk bawa dah. Ada mubarakat thayyibah, ala lilam pada assalam semua dah. Itu yang terbaik. Itu yang akmalnya. Mana yang sempurna. Ada apa hak ni? Hak qadar wajib semata-mata. Dia noh. Ya Allah. Tapi kalau kita ubah kot ni tak apa ulama sebut. Kita ada ubahlah kot jadi pelik. Bukan jadi pelik kan, jadi celaru kita. Kita baca at-tahiyyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Kita ubah ni. At-tahiyyat atau silap. At-tahiyyatu lillah, salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Salamun alayka ayyuhan nabiy. Ubah tu, faham tak? Maka hak ni tak apa lah. Kalau tertib dia tak lari. Tapi kalau Fatihah alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin baru iyyaka na'budu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin bawa ar-rahmanir rahim. Tu tak boleh. Tu pasal dia lari tu. Tu tertib dia macam ni. Tu dia tertib ni, hak ni tak apa ulama kata kerana susunan dia tak lari. Dia tetap nama sama salam atas kami. Dia kata atas kami dan atas hamba Allah Taala. Salam atas Nabi sama. Maka ulama kata kok tu boleh berkira lagi, tapi dia sudah ubahlah. Begitu. Tak lari tertib. Tu dia sebelah hak kita abang tadi. Dan tiada mengapa jika dibaca ya ayuhan nabi. Assalamu alayka ya, tambah ya tu lah. Hak tadi hak time mana ada pun. Assalamu alayka ayuhan nabi tu lah. Ya tu tak ada. Tapi boleh kalau kita nak tambah ya. Tu selalu tambah lah, buat lagu elok lah. Saya ikut jadi celaru bukan apa, kalau boleh buat je. Kalau nak buat tambah ya ayuhan nabi. Wahai nabi ku, tak apa. Asalnya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, terus gitu. Ni dia terus ibu assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambah situ dah. Dan ditambah mim pada alayka. Mim apa tu? Tulis mim jam. Asalnya mana pen? Ada pen tak? Duduk atas. Yang hijau ubah kerjaan, ubah lah. Adalah assalamu alaika. Kata saat ni dia tambah ya. Ayyuhan nabi. Nampak? Ini kita tak boleh, nampak? Kita tu bawa lagu dulu ya. Assalamu alaika ayyuhan nabi. Betul tak? Buat gitu. Tapi boleh lagi dia kata. Tani kita tambah min jamak. Min jamak. Jamak ni mana? Min ramai lah. Assalamu alaikum. Jadi apa? Assalamualaikum. Ni tambah min jamak pada kau. Faham tak? Tu tambah min jamak lah. Tu tahu nak? Ada. Dan ditambah mim, yakni mim jamak pada alaikum. Mim jamak. Mana assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu. Faham tak? Itu mana tambah mim jamak.
Sini ubah balik. Atas ni assalamualaikum. Ni. Kalau dia tambah min jamak, buat lagi. Assalamualaikum. Alaikum. Ini jamak ni. Dia ada min jamak. Boleh tak? Jadi assalamualaikum ayuhan nabiyullah. Ayuhan Allah. Ayuhan nabiyullah. Ni assalamualaikum. Jadi gitu. Jadi gini pula ni. Dia nak pakai min ni dia panggil min jamak. Min jamak. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Macam kita pergi apa? Pergi mak Nabi lah. Lalu tu orang assalamualaikum ya ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah lah. Ni tak, kawan ni tak boleh assalamualaikum ya Rasulullah. Tak boleh. Wah. Tak arti nak sebut lah. Dia sebut assalamualaikum. Assalamualaikum tak apa. Gitu. Dan wahdahu la syarikah. Ni pada mana ni? Ni. Pada apa? Nuh. Kita baca tahiyat noh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, jadi kita baca. Asyhadu lah. Ini tak tahu. Ambil mana? Asyhadu dah. Asyhadu al la ilaha illallah. Itu lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tambah. Wahdahu la syarikalah. Itu. Tambah balik tambah ni lah. Wahdahu la syarikalah. Ni tambah. Boleh. Tapi kalau ini ceramah boleh pada wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tambah begitu. Baik. Selesai tu. Boleh nampak lah. Itulah dia nak bahas tu je. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, maka harus assalamualaikum. Baik. Tu dia kata dan tak mengapa jika dibaca ayyuhan nabiyyu, tak mengapa juga kalau kita tambah assalamualaikum, tak mengapa. Apa makna tak mengapa? Sah. Mana? Dan tak mengapa juga kalau kita tambah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika kalah. Tak apa juga, tak mengapa, makna sah sembahyang. Gitu. Ikutlah saat ni dengar orang sebelah baca. Sekali duduk jadi apa? Isu pula Biar aku dengar pak ni sebelah dia tak sebutlah nama Guni Ikutlah dengar biar pergi kat dia. Kita bisa orang tu lah kepentingan mengaji ni mana? Boleh dengar. Tak apa. Ada lagi kalau dalam kitab apa? Azkar Imam Nawawi tu nak bagi salam bawa bismillah, tapi tak sunat, mazhab kita makruh. Bismillah dan bagi salam. Tapi ada pendapat kata boleh. Tapi kalau ada orang buat, terus kita tak tahu buatlah makruh dah itu. Tapi kalau ada orang buat mesti ada waris. Faham tak? Ya Allah. Lebih dia. Habis itu. Dan qala musannif rahimahullahu taala, dan disyaratkan pula bahawa ada ia dengan bahasa Arab. Ada ia tasyahud tu dengan bahasa Arab. Jangan bawa Melayu sudah. Dengan bahasa Arab. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah tu dalam ayat tu. Gitu. Berbual bahasa Melayu. Dia kena berbahasa Arab. Bawa ada ia dengan bahasa Arab. Dan memelihara akan hurufnya. Huruf ni kena kepada makhraj lah. Makhraj dia. Huruf ni banyak pergi pada makhraj. Huruf ni makhraj dia. Ha tang mana? At-tahi. Jangan buhi. Ha bulat tu. At-tahi. Buha kecil lah. Ha panjang tu. Ha pedas tu lah. Ha pedas ni punya. Nah. Sistem mengajak budak-budak lah ni pintu. Pedas ke mana? Bunyi ha. Begitu. Ha tu ha besar. Ha pula dah. Macam-macam
macam kaedah nak ilih. Tik boleh juga. Boh menyepak tu saya tak ada. Tak mana boleh. Macam-macam Allah ni. Nah, dan memelihara akan hurufnya. Huruf ni kena pada makhraj. Keluar tak mana, tengoklah. Nah. Ain tak mana, asyin tak mana. Ha. Jangan mana ni. Dan kalimahnya. Nah, kalimah dia. Kalimah tasyahud dan segala tasydid. Nah, tasydid ni syaddah dah itulah. Syaddah dia tu. Betul. Asyhadu alla ilah. Jangan baca asyhadu an la ilah. Orang tak nak baca tu. Dia panggil idgham. Bila mana? Idgham tu idgham apa? Idgham bila mana? Asyhadu al. Dia masuk dalam kan? Dia beri idgham. Sempurna idgham. Masuk terus. Seolah-olah tu tak ada. Asyhadu al la ilaha. Yang baca asyhadu an la ilaha. Orang nak baca lagi. Nah, idgham kamil ni masuk seolah-olah masuk ke dalam. Tu bagi kamil. Idgham bila idgham apa nak dia dengar dia keluarkan. Nah, dia tak kamil. Bila tak kamil dia kena bunyi juga ni tapi baru dia nak ke hidung lah. Jumpa ni idgham kamil. Lam dengan ra sama. Wa asyhadu anna Muhammad yang baca Muhammadan Rasulullah tak kena tu. Wa asyhadu anna Muhammadar tak ada dah. Masuk ra Muhammadar itu. Habis seolah-olah mati orang bagi dua. Kan masuk dalam. Jadi bagi satu ya masuk terus dalam ra tu lah. Tu dia bagi kamil. Sempurna masuk. Iqla' boleh balik bunyi lah. Ikhfa' boleh. Ikhfa' ni sebunyi nun. Sebunyi ya. Dia boleh bunyi ta tu. Kalau kata huruf ta kan nyambung dengan ta. Dia tak boleh bunyi anta tu izhar tu. Nyata tu. Dia ikhfa' ni sebunyi tu. Maksud dia seolah nun tak ada. Bukan tak ada tapi tak apa nak ada sungguh faham. Dia ikhfa' paling payah dengung kerana dia ikut huruf. Faham tak? Ikut huruf ke belakang. Nun mati jumpa dengan apa? Kalau ta lagu ta, qaf dengan qaf, kaf lagu kaf. Gitu. Mengaji tajwid lah baca tahu lah. Dia pasal ni yang baca anna Muhammad dia masalah ini wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ni dia yang ni dia baca Muhammadan ni tak ada. Dia ada. Gitu kan? Jadi ada anna kena baca Muhammadan. Ada anna ni yang bermakna mana? Kalau kita orang mengaji reti tiba-tiba asyhadu anna Muhammadur Rasulullah baca tu. Ulama kata tak sah. Pasal dia berubah lagi. So orang ni kalau orang kampung kata apa buat ni baca. Tapi kalau kita sebut begini la ilaha illallah. La ilaha illallah dia sebut tak? Betul tu dia. Muhammadun ini Muhammadur Rasulullah. Faham tak? Ni tu kamu dah baca tak ada anna. Dia tak ada anna ni. Amin asal. Aku nak saksi bahawa sungguh. Gitu. Baik Muhammad. Dia anna ni. Baca Muhammadan. Kalau kalau tak ada ni la ilaha illallah ada baca ni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Baca Muhammadur Rasulullah. Dia kena Muhammad. Dia tidak yang puas. Mana? Muhammadur Rasulullah. Oh ini tak ada khabar tu. Ini isim pada anak. Baca ni inna Allah
haqahu. Baca Al-Quran. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Inna Allaha haqahu. Kata yuk. Inna Allaha haqahu. Betul lah saya. Inna Allahu ka inna Allah. Bubi kenapa? Kalau tak ada orang ni boleh baca inna Allah. Pasal inna tak ada lagi inna ke anna tak boleh. Apa maksud? Nampak? Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Qadirun ni khabar ni. Gitu. Tak ada lain tak apa. Inna Allah ala nampak? Tak ada baca inna Allah. Pasal ada inna atau buat. Itu yang kata. Muhammadun tu Rasulullah tu jadi khabar pada anna gitu. Dia dua kali tu kena baca tu. Kalau ikut amin dia dua dah. Kalau asyhadu an la ilaha, la tu pun kena baca di atas dah tu. La ilaha tu tak boleh baca la ilaha. Dah fikir dia. Kerana tu kat malam lah ni. Habis selesai tu. Habis dah kat tu. Boleh baca ayuhan nabiyyu pun boleh. Assalamualaikum. Ayuhan nabiyyu pun boleh. Ataupun assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah pun boleh. Mana kata dia tak mengapa, mana sah sembahyang kita. Gitu. Yang terakhir ayat 12 dia. Dan qala musannaf rahimahullahu taala, dan kedua memberi salam. Apa makna memberi salam? Memberi salam yang pertama tu dia kait pada salam tu. Salam mana wajib? Yang pertama nombor dua ikut suka hangpa weh. Kalau bagi dapat pahala, tak bagi makruh. Gitu. Apa makna bagi salam? Mengucap salam. Sebut perkataan salam. Assalamualaikum. Baik. Sekurang-kurang memberi salam. Sekurang-kurang salam tu. Assalamualaikum. Banyak tu. Tu paling kurang. Tak boleh kurang pada tu. Kalau assalamu saja ya, tak boleh. Alaikum saja pun tak boleh. Mana dia sekurang-kurangnya assalamualaikum. Dua kalimah dia. Baik. Ataupun boleh juga atau alaikumussalam. Boleh. Tapi makruh tulis tu. Tu dia sebutlah. Tetapi yang kemudian ini mana? Yang kemudian mana? Alaikumussalam tu. Makruh. Walaupun makruh sah orang sembahyang. Sah. Kita jadi terima. Innaka Hamidum Majid wa alaikumussalam. Makmum kata mai mana pula imam ni. Gitu dah. Gila pada terima ni. Sesat ni. Tapi sah sembahyang kita. Tapi boleh makruh ya. Gitu. Tapi syaratnya nak jawab tu kena jangan kata aku ni. Alaikum salam. Tu tak sah. Habis ni, kita jawab salam. Tu, habis lah weh. Tak banyak pun boleh lah. Jadi sejam lebih. Tak ada lah kan. Nabi buat ni. Dia assalamualaikum. Okey. Ni assalamualaikum. Boleh juga. Alaikum. Kalau kita baca ni, alaikum salam. Nampak? Tak sah ni. Dia kena
Kalau nak baca alaikum mati mim, assalam. Ambil balik assalam. Dia mesti ada alif lam. Faham tak? Kalau Abu Imam dia duduk depan, kalau depan bunyi as. Tu kata masuk ke lah. Tak ada lam ni seolah-olah pada bacaan bisa ada lah. Assalamualaikum. Kalau buku ni alaik, tak ada buang main. Dia bukan nak kata ni. Alaikum assalam dia ataupun alaikumus salam. Ataupun alaikum assalam. Boleh gitu. Kena alif lam tu kena ada. Macam kita duk jawab salam tu lah. Orang bagi assalamualaikum, kita alaikum salam. Kalau ikut tak kena. Tak molek kita. Alaikumus salam. Boleh alaikum assalam. No? Kita jawab, kita perhati, kita jawab. Kadang-kadang tak memada. Tak menepati benda tu. Arwah tu you cik dulu duduk sana. Meninggal dah. Meninggal 100 lebih. Nunggu nanti. Orang naik rumah dia, hang kenal ke hang tak kenal ke? Bagi salam kalau tak assalamualaikum. Turun ni tu, turun. Turun balik. Bagi salam dia. Salam apa haram tak kena. Hang tak kira kawan ada kawan pi seorang bawa cikgu tak nak pi. Pi hanya tu ni. Pi sama bagi salam dia. Turun, bagi salam lain. Turun, bagi salam semula. Oh naik. Dia tak duit bukan dia kira hang kenal tak kenal tu. Ya gitu. Tu. Kurang-kurangnya assalamualaikum ataupun alaikumussalam boleh. Tetapi yang kemudian mana alaikumussalam tu makruh. Habis. Qala musannif rahimahullahu taala dan tiada memadai. Apa makna tak memadai? Yakni pada wajah yang asah. Tak memadai itu pada apa? Pada wajah yang asah, pada qaul yang asahnya, yang kuatnya, umpama salamun alaikum. Maksud salamun mana tak ada alif, tak ada alif lam. Dia terus salamun. Bolehlah tak ada alif lam. Ada alif lam, tak boleh baca dua. Jangan baca assalamun alaikum, tak kena. Pasal dia dua tanda, ni tanda isim, dia kena satu. Alif dia tak boleh dua. Kalau tak ada alif lam, salamun alaikum. Alaikum ni maka ulama kata tak memada pada qaul yang asah. Nah, qaul yang asah kata tak memada. Tak boleh. Pada wajah yang asah, salamun alaikum tak ada. Kenapa? Kerana ketiadaan datang warid. Tak ada warid pada Nabi. Faham tak? Mana tak ada datang daripada Nabi dan kerana bahawasanya dia tu pada makna barang yang datang warid. Dan kalau kita buang alif lam tu, adakah dia jadi makna kepada hak warid tu? Tak jadi. Dia tetap ada alif lam baru jadi. Baru jadi. Maka dia tak jadi. Kita kalau buang pun dia jadi makna pada tu juga. Ulama kata tak jadi makna pada barang yang warid, maka tak boleh i'tirad. Bahawa alaikumussalam memada ia serta tidak datang warid kerana bahawasanya dengan makna barang yang datang warid, maka tak memada. Kita selesai situ. Wallahu a'lam. Tapi syarat pada salam satu ni yang pertama kena ada alif lam syarat. Syarat pertama. Syarat yang kedua dia kena ada kaf. Kaf ni panggil kaf kitab. Kaf alif fa kaf lengkap ya. Dengan kitab. Tujuh cakap alaika asalnya. Dan yang ketiganya syarat dia kena mesti ada mim. Mim jamak. Mim ya mim jamak. Mim jamak ni ramai ya. Dia kena alaikum. Tak boleh assalamualaikum. Macam tadi ya. Ayuhan nabi tak boleh. Dia kena assalamualaikum. Boleh kita bayar doa. Tu syarat dia. Kalau tak ada hak tu, maka hukum salam tu tak pakai. Tak sah. Bila tak sah satu rukun, tak pakai lah sembahyang tu dah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, dan yang terakhirnya dan ke-13-nya tertib. Tertib tu apa makna tertib? Mengikut aturan. Tu makna tertib. Ikut aturan.
Dulukan yang dahulu, kemudiankan yang kemudian. Tertib seperti yang tersebut. Mana seperti yang tersebut mana? Hak daripada atas dia abang tadi. Hak daripada hak kita baca hak rukun pertama tu lah. Ikut turut dia aku tu. Tertib pada kebanyakan rukun. Bukan segala rukun. Mana lagi nak? Jadi di situ dalam berdiri betul itu, di situ ada takbir, di situ ada niat, di situ ada Fatihah, dia ada belakang situ lah. Di situ. Maka di sini ni dia tak kira tertib lagi di sini. Faham tak? Hak ni dia panggil tertib pada kebanyakan rukun. Ada yang tertib pada segala rukun, hak mana? Rokok, iktidal, sujud, antara dua sujud pula. Hak tu tertib pada segala rukun. Tak tahiyat. Dalam tahiyat tu ada baca tahiyat. Dalam duduk tahiyat tu ada salawat, ada salam. Nampak? Hak tu pun dia masuk, dia tak kira pula. Nampak? Dia kira gitu. Wallahu a'lam. Habislah situ. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, faslun fi sunanis salati, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. To be continue tomorrow insyaAllah. Tomorrow night. Siapa nak tanya apa? Siapa nak buat dia? Elok lah ya. Tak lebih daripada baca. Tak lebih daripada baca. Tak lebih daripada qadar. Apa? Hak tu dia kira masuk bab lain. Itu dia istisna kan. Dia kecualikan. Pasal itu ada warid hadis Nabi. Kalau mai Nabi buat macam tu. Dan ulama kata sembahyang tasbih pun diistisnakan kerana dia memang warid dia macam tu, Nabi buat macam tu. Ni hak yang memang tak ada apa, memang tak boleh kita berlebih. Lebih daripada qadar baca Fatihah. Itu ada pendapat yang mengatakan tidak rukun banyak. Buat gitu. Rukun banyak. Ingat imam dan sebut Allah Akbar pun kita angkat pada orang itu. Dia gini, kita mendahului imam ataupun kita terkemudian pada imam satu rukun dengan sengaja, hukum dia haram, tapi tak membatalkan sembahyang. Yang batal sembahyangnya kalau kita sengaja kita mendahului imam ataupun terkemudian pada imam dua rukun, baru batal. Faham tak? Situ. Jadi kalaulah kita berasa lagu bunyilah padahal orang lain bunyi Allahu Akbar, kita bangun imam tak bangun, maka kita duduk. Maka ulama tahu hukum dia. Kalau kita sengaja, kalau satu hukum dia makruh. Gitu. Makruh. Kita dulu pada tu imam. Hukum dia makruh. Makruh. Kalau tak yang makruh ni pasti ada tak sebab apa saja dulu pada tu imam satu rukun. Maka makruh ni kalau kita ni, maka ulama kata tunggu dia tak itu dah, maka hukum tak ni apa lah. Pasal kita tersilap. Tapi jangan tujuh. Kalau tujuh semula je di tiga. Kita dah angkat kepala dah, kira dah selesai sujud kita dah. Tengok timah tak sujud kita. Tapi ada pendapat tak boleh, apa ada pendapat kata tak sujud balik. Sebab kerana ikut tu kita bangkit ni bukan kosot, bukan ni nak ikut timah tak ni ya. Maka kita sujud semula. Allah Allah. Maksud kalau kita batal sembahyang, maksud batal kita sembahyang semula ataupun kita kena ambil sembahyang? Dia tengok batal sembahyang kan batal wudu. Batal sembahyang tak perlu wudu. Wudu tak batal lagi, boleh tak dalam wudu tak batal lagi, tak perlu ambil. Untuk sembahyang lain takbir semula. Yang batalnya sembahyang, bukan batalnya wudu. Kerana bab wudu bab asing, bab sembahyang bab asing. Wallahu a'lam. Kalau dia duduk tahiyat ni macam ni kan. Mungkin kita punya kaki dia tak boleh. Orang mudarat ke mana tak apa dah apa ni barang Kerana darurah. Ada mudarat kemudaratan, maka tu yang Tuhan kata ittaqullaha mastata'tum. Takwa ke Tuhan takat mana kamu mampu. Dia mampu takat tu mogok duduk dekat tu. Kalau dia tak bagi boleh duduk langsung, maka tahiyat pun berdiri gitu berganti pada duduk dah.
Hak nu hak pasien tak boleh berdiri. Ada pasien memang tak boleh duduk. Rokok sujud tak tu. Cuma beza antara rokok dengan sujud pergi rendah ni. Lepas tu duduk itu tahiyat gitu lah. Nampak tak? Gitu. Itu kerana ada mudarat. Ya Allah. Tak masalah. Waalaikumsalam. Jenis lah. Dia masalah khusyuk ni, tengok dia mengikut qaul yang kuat, khusyuk ni dia sunat aba'ah, sunat hai'ah saja. Dia bukan wajib pun. Maka kita teruslah kalau tak batal, kalau dari segi hukum zahirnya tak batal lah, kita kata rukun yang sempurna terus ya. Lepas tu kita jaga sambil-sambil tu kalau kata yalah, bila kita sembahyang tak khusyuk kita masa duk kenal hak duk seronok hak kau tu lah. Mengedik kaki sambil boleh. Yalah. Dia dekat mana kita mampu buat. Macam kita main atas kapal terbang lah. Kita nak tala kiblat macam mana lah. Terbang pergi kot tu, dia bukan nak boleh pusing dia punya apa, sik dia lah. Lepas tu kena duduk tambat pula, bukan nak boleh buka tali pinggang tu dah. Kena tambat lah dia punya apa ni. Jadi kita sembahyang dekat mana. Kalau boleh menghadap, buat pertama ulama kata boleh menghadap. Hak takbiratul ihram kalau boleh menghadap, buat. Kalau tak boleh, dekat mana boleh. Tu je. Iyalah, bagi cuma bagi beza antara rukuk saja, apa sujud dengan rukuk kan. Agak jangan bagi terandah apa ke cushion kawan tu lagi ya. Hak tu ni dah rukuk mendekat tu lah, sujud nak pergi tangkap mana pula. Nah, yang rukuk bagi kurang sikitlah. Agak sujud bagi terandah ke apa. Tahu faham terandah? ke ni bagi beza situ lah. Sebab tu sampai sana kita buat semula. Itu hormat waktu. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardahu min aqwali wal 'amali fi ta'atika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi. Alhamdulillah.